ubat, batuk cucu dah kita kenal dah. Batuk nangis cucu dekat rumah kita sebagai mak sembahyang, oh anakku menangis. Ini menunjukkan tidak khusyuk dalam sembahyang kita. Rasulullah tak, bukan macam tu. Sampai sahabat pun tak kenal Sayyidina Husain naik atas bahu Rasulullah SAW, menunjukkan bagaimana khusyuk mereka di dalam bab sembahyang itu sendiri. Ini benda yang perlu kita harus ingat. Kena yakin, ilmul yakin, ainul yakin dalam hidup kita, dalam bab sembahyang itu sendiri. Seakan-akan benda yang gaibiat itu nampak. Bila nampak kenikmatan surga, kita akan merasakan beribadat, rasa lazat, rasa halawah, kemanisan ibadat itu ada dalam diri kita. Sebab itu datang dua ulama besar berjumpa dengan Rabi'atul Basriyah, berjumpa dengan Rabi'ah Al-Basriyah, Basrah, bukan Syamiyah. Jadi dua yang nama Rabi'atul Adawiyah ni, ada orang Basrah, ada orang Syam. Jadi yang Basriyah ni datang, dua ulama ni bertanya kepada dia. Apabila sampai rumah perempuan yang salihah ini, yang alimah ni, maka dia tanya dulu orang ni, kamu ni Sufyan, apa tujuan kamu sembahyang, apa tujuan ibadat? Imam Sufyan As-Sawri, ulama hadis yang terkenal, dia punya mazhab tapi tak ada penyambung dia, murid dia tak ada. Macam mazhab kita Imam Syafi'i ada penyambung murid dia, dia tak ada penyambung dia. Akhirnya setakat itulah mati mazhab dia. Tapi orang alim, muhaddis. Maka dia jawab, saya ini ibadat. Ya Rabi'ah, dia kata, saya ibadat ni adalah syauqan ilal jannah, rindukan surga. Bagaimana rasa rindu surga ni? Kita hanya sebut sajalah, tapi tak pernah rindu lagi. Tu. Kamu budak, panggil ulama Imam Al-Bunani, panggil budak. Kalau Talabiyah, bayangkan bagaimana hebat perempuan tu. Kalau ulama yang hebat ni boleh berzikir walaupun mati, masih berzikir tangan dia. Wah, mati dah, tak ada nyawa dalam tubuh badan ni, dia berzikir. Dia boleh dalam waktu dia mati tu boleh sembahyang, permintaannya kepada Allah, kalau aku boleh sembahyang lepas aku mati. Itu permohonan dalam doa dia Imam Al-Bunani ni. Allah bagi dia. Dia tak pernah minta, kalau lah pun boleh khatam bayang seronok no? Sehingga ada orang mengkhatamkan sembahyang zaman lah ni. No? Tarikat batiniah itu namanya mengkhatam baju sesat lah. Tapi mereka tak mau nak putus dengan sembahyang. Nikmat dah, nikmat. Bagi aku boleh sembahyang sampai aku mati, ya Allah. Itu doa dia lepas bayang minta kepada Allah. Boleh sembahyang lagi dalam alam barzakh, boleh bagi dalam kubur. Kita lah kalau boleh ada ulama berfatwa tak payah bayang Allah buat kendurian. Kita ni lembeknya kita. Mereka tak lembek, kukuh, kuat. Seronok ibadat, hatta walau mati pun bagilah aku boleh ibadat dalam kubur tu. Allah bagi dia ibadat Imam Al-Bunani dalam kubur dia. Tuhan bagi dia. Akhirnya dia panggil dia, kamu ibadat kerana apa? Kata Rabi'atul Adawiyah, saya ibadat khaufan minan nar, takutkan api neraka. Takut api neraka. Nampak api neraka, nampak. Bila mana nampak api neraka, tentunya itulah dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bukan kerana rindukan surga, bukan nak takutkan neraka. Ibadat ni. Lepas itu, kamu kerana apa kalau macam tu ibadat? Tanya dua ulama ni kepada Rabi'atul Basriyah ni. Maka dia jawab, saya bukan kerana rindu surga, bukan kerana takutkan neraka, syauqan ila Rabbi, rindukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang paling tinggi martabat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seakan-akan bila dia ibadat nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang disebut an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadat, seakan-akan dalam ibadat kamu dapat menyaksikan apa bacaan yang kita baca. Perkara akhirat nampak akhirat, perkara surga nampak surga, perkara neraka takutkan neraka, dan perkara berhubungan Allah, seakan-akan kebesaran Allah terpampang di hadapan kita. Itu makna ibadat yang sebenar yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir nama dia haqqul yaqin. Apa makna haqqul yaqin? Jadi kalau ainul yaqin,
menyaksikan perkara yang tidak nampak seakan-akan macam dia nampak. Macam kita tengok bangunan ni, seakan-akan begitu nampak. Surga tu nampak macam tu, dilihat, tapi taklah macam bangunan ni. Surga tak boleh nak bayangkan dengan apapun, dengan kata-kata pun, dengan bidasan apapun tak boleh. Yang nama surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakul yakin yang ketiga, penyaksian beserta terlalu rapatnya dengan Allah, mendarah mendaging dengan Allah, tak boleh pisah. Tak ada lain ucapan, hanya Allah saja dalam bibir mulut dia, tak boleh pisah. Kalau dengan Rasulullah, tak boleh pisah dengan Rasulullah. Sebagaimana Zaid, bila meninggal Rasulullah berada dalam kebun dia, dia minta, ya Allah, selepas ni bagi tahu oleh anak dia, wahai abah, dia kata, Rasulullah telah kembali ke rahmatullah, telah meninggal dunia. Langsung angkat tangannya di dalam kebun kurma dia, ya Allah, aku tak boleh duduk di dunia tanpa Rasulullah. Ambil penglihatanku, cabut 2 biji mataku. Allah butakan ketika itu juga. Tak sanggup nak duduk di dunia tanpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan, kasih sayang para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sampai tahap tu. Pengorbanan kita terlalu sedikit. Apa yang dikatakan paling sedikit dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka telah mendarah mendaging, hidup mereka tak boleh pisah dengan Allah, tak boleh pisah dengan Rasulullah, dan tak boleh pisah juga dengan agama Islam itu sendiri. Inilah benda yang perlu kita miliki sebagai umat Islam, yang telah dianugerahkan kita oleh Allah Ta'ala kepada umatnya. Baik, apa juga di antara khasais yang ada bagi kita, keistimewaan yang Allah beri kepada kita? Di antara keistimewaan yang diberi kepada kita, pertama disebut oleh para ulama, Raf'ul Isri. Raf'ul Isri di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf 157, Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum bit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wal aglal allati kanat 'alayhim. Di mana di dalam ayat tadi, mereka yang sebenarnya mukmin siapa? Kita ni mukmin sebenar siapa kita? Kita muslimat sebenar siapa kita? Al-Quran mensyaratkan, mereka yang mengikut Rasulullah SAW, mereka yang ittiba' iqtida', yang mencontohi gerak-gerik Rasul, hidup Nabi, akhlak Rasulullah. Sama ada akhlak dia sebagai seorang pemimpin, sama ada akhlak dia sebagai seorang ketua rumah tangga, sama ada akhlak dia dalam peperangan, sama ada akhlak Nabi dalam mendidik umat dan lain sebagainya. Itu hendaklah kita mencontohnya. Alladzina tabi'una ar-rasulan nabiy, mereka yang mengikuti Rasulullah sebagai seorang nabi, nabi yang dipilih oleh Allah, yang diletakkan senarai nombor 1 di antara ulul azmi. Rasulullah SAW yang pertama, baru Nabi Allah Ibrahim, baru Nabi Allah Musa, baru Nabi Allah Isa, barulah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Itu senarai ulul azmi. Nabi diletakkan paling awal. Lepas tu Nabi bersabda, ana akramu bani Adam wala fakhra. Saya orang yang paling mulia, saya orang yang paling dimuliakan manusia esok pada hari kiamat, bukan saya sombong, kata Nabi. Ini kehebatannya Rasulullah SAW. Kita tumpang sebagai umatnya. Pertama dimuliakan kita oleh Allah, Raf'ul Isri, diangkatnya kepada kita bebanan-bebanan yang berat yang ada kepada umat-umat sebelumnya. Apa beban yang berat? Terlalu banyak. Bebanan yang berat kepada umat-umat sebelumnya, kepada Bani Israel. Kalau ada seandainya nak jatuh kat kain ini, kain tak boleh basuh untuk pakai sembahyang, kena potong kain itu. Kalau telekong muslimat pakai sembahyang, di saat dia sembahyang, tahu-tahu ada tai cecak jatuh yang masih basah, yang tidak dimaafkan, telekong itu kena potong. Tak boleh nak basuh dengan air. Itu berlaku kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi kita datang,
cukup kita pakai air saja untuk membersihkannya, sah kita pakai sembahyang. Mulianya kita diangkat bebanan-bebanan yang berat. Sehingga ada pendapat ulama, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis itu ditakwilkan oleh para ulama, kanu idza asabal baulu jasada ahadihim qata'u ma asabahu al-baulu minhum. Kalau ada terkena tubuh badan dengan kencing, contoh kena tangan dengan kencing, tak boleh basuh tangan ni, kena kerat. Siapa dah sanggup kerat habis tu badan kerat Umat dulu, ini zahir hadis, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, Sunan Abi Daud. Tapi ulama banyak menafsirkan hadis ni maknanya yang terkena baju yang dipotong bukan tubuh badan dia. Tapi ada juga ulama berpendapat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan kita ada muakalatil haidhi. Umat dahulu bila mana bini dia, anak-anak dia datang bulan dia haid ke, nipah ke, maka mereka akan sewa rumah lain, tak duduk dalam rumah itu. Tak mau duduk dengan isteri yang datang bulan dia, tak mau duduk dengan anak beranak yang datang bulan dia. Dia akan pergi keluar sewa rumah oleh ayah ni. Tak mau duduk, makan pun jangankan nak duduk, makan bersama pun tak mau. Kita umat Islam, alhamdulillah, dibolehkan kita duduk bersama, bahkan tidur bersama. Yang jangan hanya berlaku yang disebut dengan jima', itu diharamkan oleh Islam. Tapi yang lain dibolehkan. Bergaul kita, bersenda gurau, dan lain sebagainya. Ini satu kenikmatan besar, keistimewaan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qisas. Kalau seandainya seorang itu di zaman Bani Israel sebelumnya membunuh, kena hukum bunuh saja. Tak boleh ganti dengan diat, tak boleh bayar dengan duit. Begitu juga kalau berlaku seandainya bukan pembunuhan secara sengaja, dia lempar anjing, tahu-tahu manusia yang terkena, mati manusia itu sebab lemparan tersebut. Ini namanya pembunuhan al-khata', secara silap mengikut pandangan ulama kita dalam fiqh. Ini tidak dikenakan qisas, hanya bayar diat saja dalam mazhab, dalam Islam. Tapi bagi ulama, bagi agama sebelumnya, wajib qisas. Walaupun kita melempar burung, tembak burung, tahu-tahu tak nampak manusia di atas pokok, terkena dengan peluru, mati, wajib qisas. Wajib qisas. Itu agama sebelumnya. Kita tidak. Bila mana berlaku pembunuhan dalam Islam, ada 3 bentuk pembunuhan. Ada kalanya secara pembunuhan sengaja, ada caranya pembunuhan secara tidak sengaja, ada kalanya pembunuhan dengan tidak mempergunakan alat yang biasanya tidak sampai membunuh. Itu bentuk pembunuhan. Hanya pertama yang qisas. Kalau seandainya semua keluarga yang dibunuh itu semuanya meminta qisas, baru kena hukum qisas. Kalau seandainya 10 keluarga yang dibunuh, seorang kata saya gugurkan qisas kepada si pembunuh, 9 mengatakan dah, saya tak mau gugur qisas, saya nak qisas, maka tergugur dengan sebab suara seorang yang menggugurkan qisas, 9 orang yang nak qisas tadi ini, maka bayar dengan dia. Itu kemudahan di dalam Islam yang diberi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, keistimewaan dalam Islam. Umat Islam, bagi kita umat Islam dengan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qatlun nafsi bitaubah. Orang zaman dulu sebelumnya bila buat salah, bila dia melakukan perkara mencuri contohnya, atau dia buat dosa-dosa besar, tak boleh tak boleh kalau seorang itu qatlun nafsi bitaubah, dia nak bertaubat, tak boleh dia minta langsung, ya Allah aku buat semalam benda tak elok, tolong terima taubatku. Tak diterima oleh Allah, melainkan bunuh diri. Bunuh diri baru diterima taubat. Ini benda yang perlu kita ingat. Tak ada istilah taubat. Contoh, pernah berlaku pada zaman Bani Israel, apabila Nabi Allah Musa pergi ke Tur Sina untuk pergi bermunajat menerima wahyu daripada Allah. Sewaktu Nabi Musa tinggalkan kaum dia, maka yang menjadi wakilnya adalah saudara Nabi Harun.
Tapi Nabi Harun orangnya lembut, sehingga di situ berlakulah Musa Samiri melihat apabila turun malaikat Jibril, setiap tempat malaikat Jibril yang turun, bekas tapak kaki, bekas sayap dia akan hidup. Rumput hidup, tempat itu padang pasir, turun batu dia akan hidup. Dia ambillah batu tersebut atau pasir tersebut oleh Musa Samiri ini, maka dia dia ukir daripada emas anak lembu. Diukir daripada emas, buat patung emas dari anak lembu daripada emas. Maka dimasukkanlah tadi bekas sayap malaikat yang turun tu, pasir tadi dalam mulut dia. Maka bersuara, lembu ni bersuara. Semua orang 70,000 orang menyembah anak lembu itu. Murtad istilahnya. Dia nak balik kepada Islam. Yang 70,000 tak boleh setakat dia kembali Islam bertaubat, kembali kepada Islam macam kita, minta taubat 3 kali. Kalau dia kembali kepada Islam, tak boleh hukum bunuh dalam Islam. Tapi bagi mereka tidak ada jalan ruang untuk bertaubat, melainkan dengan bunuh diri baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, keistimewaan diberikan kepada kita, iftidahu ashabil ma'asi minhum. Bani Israel bila buat salah, kena dedahkan kesalahan dia. Umat dahulu bila buat dosa, kena dedahkan kesalahan dia. Senaraikan, hari ini saya buat dosa ini, ya hari kedua buat dosa ni, hari ketiga, sampai kalau senarai 100 dosa, pi pasang kat pintu, setiap dia balik tengok dosa dia. Kita tak payah senaraikan. Ingat tengah malam, ya Allah, sekian lama aku duduk atas muka bumi ini, sampai umur sekian tahun, sekian rasa dosa, dan ada yang aku tak ingat dosa. Tolong ampun ya Allah, aku tak buatlah dosa ini balik kembali dan menyesal. Allah akan terima dengan syarat-syarat yang kita ketahui dalam bab taubat itu sendiri. Ini keistimewaan yang diberi kita oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW sebut, kullu ummati mu'afiyah illal mujahirina wa in minal jihad an ya'mala ar-rajulu bil-lail amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah ta'ala fa yaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasrabu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Semua umatku akan diampun dosanya oleh Allah. Ini keistimewaan kita. Semua jenis dosa akan diampun oleh Allah, kecuali yang secara nyata-nyata dia buat dosa tengah-tengah orang tengok ni, dia buat dosa tengah jalan raya tu, buat dosa, saling cium, saling apalah, di situ contohnya, dia buat tengah-tengah jalan, tengah halayak ramai. Ini yang tidak akan diampun oleh Allah, kerana nyata-nyata menentang kehendak Allah SWT yang disuruh kita dalam Islam. Kalau kita buat salah, senyap, jangan dedahkan kesalahan kita. Kalau kawan kita tengok berbuat dosa pun juga tengok, kita senyap, yang tengok, jangan dedahkan kesalahan kawan. Itu ajaran Islam. Tapi zaman dulu tak dedahkan, senaraikan nama dosa kita. Kalau kawan datang ke rumah kita, dia tengok di pintu dah tergantung, banyak dosa kawan ni. Tahu dah dosa dia. Kita zaman dah malu nak tengok dosa kita, senyap macam tu. Ini kemudahan, keiringanan yang diberi kita oleh Islam. Yang keenam, keistimewaan yang diberi kita oleh umat Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala, al-mu'akhadatu bihadithin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Allah tidak akan ambil tindakan yang keenam. Allah tidak akan tulis sebagai dosa apa yang terlintas di dalam hati kita. Contoh pagi-pagi tadi, tengok buah orang di tepi rumah dia cantik, dah masak juga, nampak sedap buah jambu dia, kita pun ada rasa, jiran ni tak ada kot, diam-diam ambil buah ni tak apa kot. Ada rasa dalam hati, perasaan. Tapi tak buat, dia pi terus ke tempat kerja dia, dia pi terus tempat bendang dia atau kebun dia, maka tidak akan ditulis oleh Allah Ta'ala bagi kita. Tapi umat dahulu, semua yang terlintas buat jahat akan ditulis. Berat tak berat? Umat dahulu ni, alhamdulillah, inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpang Nabi kita. Sebab itu perlu
kita menilai diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis dia, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi ashra marrat wa man shalla alayya ashra marrat sallallahu alaihi mi'ata marrah wa man shalla alayya mi'ata marrah sallallahu alaihi alfa marrah wa man shalla alayya alfa marrah harramahullahu jasadahu 'alan nar wa sabbatahu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa bil akhirah wa ya'ti nuruhu yaumal qiyamati 'alayya masirata 500 sanatin. Kata Nabi dalam hadis, orang membaca selawat kepadaku sekali balas 10. Mana ada? Kalau orang buat kerja, contohlah sehari RM10 atau RM50, tahu-tahu dia bagi RM100. Adalah kita ni jadi bos macam tu, bankrupt menurut kita. Allah tak bankrupt Allah. Sayangkan kita melalui Rasulullah, baca selawat sekali dibalas 10, baca 10 dibalas 100, baca 100 balas 1000. Kalau kita mampu baca selawat 1000 setiap malam, ni 1000 setiap malam ni, 10 kali pun tak pernah baca, nampak no? Baca kono insyaAllah no? InsyaAllah Nabi bagi jaminan, siapa baca 1000 kali, Allah haramkan tubuh badannya daripada api neraka. Yang kedua, dia senang mengucap waktu sakratul maut, la ilaha illallah. Senang mengucap waktu sakratul maut, la ilaha illallah. Mudah, bukan berat nak mengucap. Ni kena ingat ni. Usaha sebelum tidur 1000. Atau dari pagi, kiralah pagi berapa, himpun dengan tengah hari, himpun dengan yang petang. Bagaimana cara, susah juga, no? Tak biasa 1000 ni. Kata ulama, kurangkan pergaulan. Kurang bergaul. Tak boleh tidak bergaul dengan suami ni, dengan bergaul dengan anak. Kurangkan masa bergaul dengan suami. Kalau dengan suami sehari semalam 3 jam, buat sejam jadi 2 jam baca selawat. Kalau dengan anak 3 jam, potong. Bagi anak-anak sejam jadi 2 jam tu ambil. Dengan TV contoh 2 jam, potong. Ambillah 20 minit tengok TV, tak payah lama-lama. Tu cara dia. Kurangkan qillatul khiltah, kata ulama. Kurangkan pergaulan. Sebab dengan bergaul inilah menyebabkan kita habis masa, habis spirit kita, habis ibadat kita. Nak ingin sebagai seorang mujahadatun nafsi, mujahid, pejuang melawan nafsu dia, ulama kata baru kamu sampai menuju kepada jalan Allah, syaratnya qillatul khiltah. Yang kedua, qillatun naum, kurang tidur. Biasa tidur kita 6 jam, bagi 4 jam jadilah semalam tu. No? Ni dah tidur dari lepas isyak tu, subuh pun tak ketahuan. Tidur sungguh kita. Rugi besar tidur banyak. Dan itu sebaik-baik masa tidur, kata Nabi, awal waktunya, awal malam. Pukul 10 tidur dah. Tapi bangkit 1/3 malam. 1/3 malam bangkit dah. Bila kita bangkit, siapa dengan contoh bangkit pukul 3. Bangkit sampai pukul 5 letih. Ibadat tadi ni, maka boleh tidur 1/6 akhir tu tidur. Nanti sebelum subuh, kira-kira 10 minit bangkit. Apa ni nak ada subuh, bangkit saat itu. Itu juga tidur yang terbaik. Tidur cara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kita ni terlalu banyak menghabiskan umur masa kita ni. Saya jumpa seorang hamba Allah, saya pergi ceramah 2 malam yang lepas.
Umur orang itu 86. Lelaki ni sehat, hanya pendengaran tak kurang, mata sehat, tubuh badan berdiri sembahyang berjamaah. Saya tanya, apa resip dia ni? Bagaimana caranya sampai hebat begitu badan yang Allah jadikan? Memang pun kita baca dalam hadis Nabi pun banyak dalam kata ulama-ulama kita. Tapi nak tanya kok adalah makanan tradisional ni. Tanya-tanya dia, dah ustaz, dia kata, ni surau ni dulu surau kayu tempat ni, sudah dirubah jadi surau batu lah. Surau kayu dulu ustaz, zaman penjajah dulu. Dia kata, zaman Jepun tu. Saya dah duduk di sini berjamaah tak tinggal daripada umur 9 tahun sampai 86 tahun. Masya Allah, saya kata, ya Allah, seronoknya tengok orang tua ni, Masya Allah. Sebab itu Nabi suruh kita, bila kita cari sahabat, tengok orang menzakkarakallah. Bila tengok dia, mengingatkan kamu kepada Allah. Ni tak tengok, meluat kita. Bukan nak boleh ajak kita untuk ingat Allah, tapi ajak kita ranapkan kita ada. Ni tak. Kalau ada kawan ajak kita sembang, berjalan, habis masa, tak payah layan. Yang itu. Kalau ada ajak kita mai baca Yasin, mai sama-sama baca Quran, mai sama-sama baca Hizban, mai sama-sama baca wirid, Syadzaliyah, Nawawiyah dan sebagainya, itulah yang cantiknya mengingatkan kita kepada akhirat kita. Sebaik-baik sahabat, man dzakkaraka, yang mengingatkan kamu tentang akhirat kamu, mengingatkan kamu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting dalam hidup kita. Baik, kita sambung. Al-mu'akhazatu alal khat. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi. Benda yang menghalang kita banyak bergaul. Yang kedua menghalang kita apa lagi? Apa tadi? Banyak tidur. Kurangkan tidur. Nak ingin menjadi orang yang mulia pada sisi Allah. Yang ketiga, kurangkan makan. Kalau makan dalam sehari, pagi nasi lemak 2 bungkus, kurangkan jadi sebungkus. Jadilah latih diri kita. Tengah hari lagi, kadang-kadang tak dan tengah hari pukul 10 menyorok pula. Buang yang 10 tu, pakai gunakan dengan sembahyang duha. Sembahyang duha. Ajar di sembahyang duha 2 rakaat dulu. Lepas ada nikmat dia tambah 4 rakaat. Ada nikmat tambah 6 rakaat, 8 cukup. Latih dia macam tu. Kalau tak buat, pakat tak buat dah kita. Ini kata ulama, 3 sebab yang menyebabkan hati jadi keras. Pertama adalah menjadi keras, banyak bergaul dengan orang, itu keras hati. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, banyak makan. Sebab itu rezeki jauh bila kita tidur selepas sembahyang subuh. Jangan tidur lepas sembahyang subuh, rezeki jadi jauh. Nabi suka benci tengok orang tidur lepas subuh ni. Letih manapun kita, bebek duduk. Nanti cari tidur yang paling afdal, qailulah. Kalau tak dapat qailulah, lepas zuhur. Kalau tak dapat, seandainya di situ ada bentuk ibadat, ada bentuk program pengajian dan sebagainya, sehingga tak dan kita tidur qailulah, tak apa, lepas zuhur tidur. Jangan tidur lepas asar pula. Jangan tidur maghrib dengan isyak, jangan. Itu benda-benda yang dilarang oleh agama. Pantang larang yang perlu kita harus atasi hidup kita. Yang ketujuh, al-mu'akhadhu 'alal khata'i wal nisyan. Kita dalam Islam, bila mana kita melakukan sesuatu silap, bukan sengaja rancang buat benda salah tu, tak, silap atau lupa, tidak diambil tindakan oleh Allah, tidak dinilai sebagai dosa pada kita. Umat dahulu tak, lupakah, sengajakah, ataupun dia silapkah, ditulis sebagai dosa. Berat tak umat dahulu? Berat para jamaah. Mulianya kita umat Muhammad SAW. Yang ke-8, tahrimu ishtighalihim yawma idihim. Bagi mereka di zaman dahulu pada datang hari rayanya, umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Shu'aib, Nabi siapa sebelumnya, datang hari raya mereka, haram menyibukkan diri dengan kerja-kerja, buat ketupat ke, makan kuih ke, berseronok dengan kawan-kawan, tak boleh. Ibadat ajak kerja hari raya itu. Bayangkan, umat dahulu berat, sedangkan kita dah
lebih banyak bergembira hari raya dibandingkan dengan ibadat. Ibadat setakat mana saja? Takbir contohnya pada malam hari raya puasa. Dari malam terbit tenggelam matahari sunat takbir sampai naik imam di atas mimbar. Pagi itu baca khutbah Idul Fitri, habislah bacaan takbir. Tak ada dah. Lepas turun imam sembahyang dan sebagainya, pakak makan ketupat sampai petang, makanlah sekuatnya, sembelih apa yang kita nak. Tu umat dahulu tak boleh. Pakai ibadat tak boleh, makan minum berseronok-seronok tak boleh. Ni berat. Kita alhamdulillah diangkat semuanya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kehebatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunakan untuk itu. Sebab itu mereka langgar. Hari raya dilanggar oleh kaum Bani Israel. Itu yang kata kunu qiradatan khasiin. Kamu yang melanggar hari raya ibadat tu, jadilah kamu jadi kera semua. Jadi kera. Kita tak ada, jadikan kita kera. Makan banyak pun, pergi rumah kawan makan ketupat, pergi rumah kawan tu makan nasi, rumah kawan tu macam-macam lah, lontong ke apa lah istilah. Tu tak ada salahnya. Nikmatnya diberi kita oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad ni. Kejayaan yang diberi kita oleh Allah taala kepada kita. Begitu juga di antaranya at-ta'un azabun 'alal umamis sabiqah. Diturunkan penyakit ta'un kepada umat yang dahulu sebagai azab kepada mereka. Kita bukan azab. Jangan anggap azab. Ujian yang Allah turunkan kepada itu namanya al-ibtila, ujian. Tujuan ujian ini diuji kita oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kedudukan kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kena ingat dalam hidup kita. Sebab itu dalam hadis Rasul